Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, berjumpa lagi kita pada kali ini. Kita masih lagi dalam tajuk 2, iaitu perpuluhan, pecahan dan peratus. Baik, kita sekarang dalam standard kandungan 2.2 iaitu perpuluhan, dan kita dalam standard pembelajaran 2.2.4 iaitu membahagi perpuluhan dengan nombor 1 digit ataupun dengan 10 ataupun dengan 100 ataupun dengan 1000 dan hasil bahaginya sehingga 3 tempat perpuluhan. Baiklah, kita cuba. Sebelum tu cikgu nak ingatkan, dalam membahagi perpuluhan ini ianya sama sahaja seperti membahagi nombor bulat. Cikgu ulang, dalam membahagi perpuluhan ini ianya sama sahaja seperti membahagi nombor bulat. Baik, cuba kita lihat contoh yang pertama. 1.5 liter bahagikan dengan 5 sama dengan, apakah jawapannya? Jadi kita boleh bahagi dengan cara bahagi seperti nombor bulat, iaitu menggunakan kaedah bentuk lazim. Iaitu kita buat tanda bahagi 1.5 kita tulis di dalam dan bahagikan dengan 5. Yang bahagi berapa tu di luar, bahagi 5 di luar dan 1.5 di dalam. Baik, jadi kita bahagi seperti biasa. Kita bermulakan dengan nombor yang di sebelah kiri, iaitu nombor kalau di sini perpuluhan, bermakna 1 ini adalah nombor besar dan 5 ini adalah 5/10. Kalau tak ada perpuluhan, ini adalah 15 dan 1 ini adalah 50. 5 ni rumah besar. Jadi kita mulakan nombor yang di sebelah kiri dahulu. Okey. So, 1 nak bahagikan dengan 5 dah tentu tak boleh. Okey. Jadi tak ada satu benda nak bahagi dengan 5 orang, memang tak boleh. Di bawah bahagi, okey, kalau di atas kita darab. 5 darab berapa? Iaitu kita dah belajar mencari anu. 5 darab berapa? 1. Jadi jawapan yang paling hampir adalah 5 darab kosong lah, sifar. 5 darab sifar, jawapannya sifar. Dan kita tolakkan bahagi macam biasa, macam nombor bulat. Kita akan dapat bahaginya 1. Okey, jadi titik perpuluhan jangan dilupa. Titik perpuluhan dia mesti sama, sebaris juga, sebaris dengan yang bawah. Okey, jadi bila kita tolak buat 1, seperti biasa kita turunkan nombor 5 ni di bawah, digabungkan menjadi 15. Sekarang 15 bahagi 5 ataupun 5 darab berapa? 15, iaitu 5 darab 3. Kita dapat 15. Setelah ditolak, kita akan dapat sifar. Dan jawapannya adalah sifar perpuluhan 3 liter. Ataupun ada lagi satu kaedah, kalau murid-murid tak nak buat panjang sangat ke bawah, ini sebab 2 digit dengan 1 digit. Kalau 3 digit dia akan panjang lagi ke bawah ni, panjang ke bawah ni. So kita boleh buat kaedah bentuk rumah, iaitu kita buat rumah. Di sini ada 2 digit, kita buat 2 rumah. Di atas untuk tulis jawapan, di bawah tulis nombor yang kita nak bahagikan, iaitu 1.5. Jadi 1.5. Sebelum tu ingat, kita nak tulis di bawah ini 1.5 ni kita tulis ke kanan sedikit dan kita tinggalkan ruang di sebelah kiri untuk kita tulis nombor sebentar lagi apabila nombor tu dikumpulkan. Okey, bahagikan dengan 5. Okey, macam biasa, 1 nak bagi 5 tak boleh. Jadi 5 darab sifar, kita dapat sifar. Kita tolak 1 tolak sifar, kita dapat 1. Okey, sekarang 1 ni bawa pergi sebelah, tulis di sini, kita jadikan dia 15. Sekarang dia jadi 15. 1 bawa letak di sebelah 5, jadi 15.
Okey, sekarang macam biasa, 15 bahagi 5 dapat berapa, ataupun 5 darab berapa, 15. Jadi 5 darab 3, 15. Kita tolak dan jawapannya kosong. So titik perpuluhannya berada di sini, ya, di sini, dan titik perpuluhan ini berada di sini. Maka kita akan dapat jawapannya sama saja, iaitu 0.3 liter. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua, iaitu 2 kilogram bahagikan dengan 8. Anda ada 2 kilogram kek, contohnya 2 kilogram kek yang seberatnya 2 kilogram nak dibahagikan dengan 8 orang. So dalam kita buat proses bahagi seperti biasa, iaitu kaedah bentuk lazim. Baik, iaitu 2 bahagikan dengan 8. Okey, baik. Dalam ada satu lagi perkara, dalam proses membahagi perpuluhan, kamu kena bahagi sehingga tiada lagi baki. Jadi biasanya dalam proses bahagi nombor bulat, kamu bahagi bila ada baki, jawapannya ada baki. Contohnya 3 baki 2, 1 baki 4. Tapi dalam nombor perpuluhan, kita kena bahagi sehingga habis tanpa ada baki, sekalaunya ada baki. So di sini dalam proses membahagi ini, kamu ada 2 tapi nak bahagikan 8, dah tentu tak boleh. Okey, sama jugalah, jadi 8 darab sifar, kita dapat sifar. Jadi bila tolak, bakinya 2. Jadi baki ni tak boleh ditinggalkan, sifar baki 2. So macam mana nak buat? Kita kena letak titik perpuluhan. Ingat, letak satu titik perpuluhan di depan 2, di sebelah kanan, dan di atas sebelah kanan tadi, sebelah kanan sifar ni. Tambah titik perpuluhan, selepas tambah titik perpuluhan, tambah lagi 1 sifar. Kalau ada baki lagi, tambah lagi sifar, tambah lagi sifar sampai habis. Okey, sampai dah tak ada baki. Kalau ada baki juga, contohnya 3 sampai kesudahannya tak ada baki, jadi kita akan tamatkan. Okey, jadi untuk tahun 4 mesti selalunya dia akan tamat. Kita tambah sifar, okey, tambah sifar, dan sifar ni turun ke bawah, dia gabungkan menjadi 20. Okey, sekarang 20 bahagi 8. Boleh, tapi ada baki juga, iaitu 8 darab 2 di atas, kita dapat jawapan 16. Kita tolak, kita akan dapat 4. Tambah lagi 1 sifar, dan sifar ini turun ke bawah, letak di sebelah 4, iaitu 40. Okey, sekarang 40 bahagi 8 ada. Okey, jadi 8 darab 5, kita akan dapat jawapannya 40. Dan bila kita tolakkan, selesai. Maka kita akan dapat jawapannya 0.25 kilogram. Okey, ingat, bila kita ada baki, kita jangan tinggalkan baki, letak satu titik perpuluhan dan tambahkan sifar untuknya. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu yang ketiga. 63.72 bahagi dengan 9. Oleh kerana bagi 9, cikgu dah sediakan sipir 9 di sini, iaitu bermula daripada 9 darab 1 sehingga 9 darab 10. Okey, kita terus buat bahagi dalam bentuk rumah. Kita terus buat bahagi dalam bentuk rumah. Kita bahagikan pada 4 rumah, oleh kerana ada 4 digit, iaitu 63.72. Okey, nombor yang di atas adalah jawapan, nombor di bawah nombor yang kita bahagikan, iaitu bahagikan dengan 9. Kita tulis 6 di sebelah kanan sedikit, jangan tulis di tengah-tengah atau sebelah kiri, sebelah kanan sikit. 63 perpuluhan, letak titik perpuluhan, 7 tulis kanan sikit, dan 2, 7 72. Okey, di atas
supaya tidak keliru nanti kita letak siap-siap titik perpuluhan sebaris dengan titik perpuluhan di bawah. Okey, kita mulakan dengan bahagi 6. Okey, dalam space 9 di sini tak ada 6. Okey, jadi yang paling hampir adalah sifar lah. 9 darab sifar, sifar kita tolak, tolak kita dapat 6. So 6 ni kita bawa ke sebelah, kita tulis di sini 63. Di sini 63, 1 2 3 4 5 6 7. Bahagikan dengan 7. So 63 bahagikan di sini 9 darab 7. Tulis di sebelah kanan sikit, iaitu 63. Jadi bila kita tolakkan, kita dapat sifar lagi. Habis. Okey, bila habis, kita kena bahagikan dengan 7 sajalah. Okey, dalam space 9 tak ada 7. Masih lagi sama, kita kena 9 darab sifar, sifar, dan kita tolakkan, kita dapat 7. Dan 7 kita bawa pergi ke sebelah, dia akan jadi 72. Okey, di sini 72 darab bahagi dengan 7, darab 7, dan sini 8. Okey, jadi kita tahu 9 darab 8 72. So tulis di sebelah kanan sedikit atas nombor 2, 8, jawapannya 72. Jadi bila kita tolakkan, dia habis. Okey, terus dapat jawapan sifar perpuluhan sifar 7, sifar 7 perpuluhan sifar 8. Jadi di sini ada lagi satu perkara yang penting juga. Bila ada sifar di depan di sebelah kiri sini, kita tak perlu tulis. Jadi jawapan yang sebenarnya mutamadnya adalah 7 perpuluhan sifar 8. Ya, tak perlu ditulis sifar di depan tu. Sama ada sifar di sini ataupun sifar di sini, kita tak perlu tulis. Okey, jadi itu saja. Kita tengok contoh yang seterusnya. Untuk contoh yang seterusnya, itu contoh yang keempat. Kita ambil bahagikan dengan 10 pula. Okey, nombornya 4.32 bahagikan dengan 10. Baik, kita boleh buat bahagi bentuk rumah macam ni, atau kita boleh bahagi bentuk biasa lah, buat bentuk lazim. 10 4.32. Bahagi macam mana bahagikan nombor pula, cuma titik sebaris. Okey, tapi kita buat kaedah yang mudah ini, bentuk rumah ni. Okey, so kita tengok space 10. Jadi cikgu tadi tulislah space 10, murid-murid dah hafal space 10, 10, 20, 30, 40, 50 sampailah 120. 10 darab 12, 120. Okey, sekarang kita ambil 4. 4 bahagi dengan 10 tak boleh. Jadi kesimpulannya 10 darab sifar, sifar tolak dapat 4. So 4 kita tulis di sebelah 3 ini, jadi 43. Okey, sekarang 10 darab 4, 40. Kemudian kita tolak, kita dapat 3. 3 kita tulis di sebelah sini, jadi 32. Okey, 10 darab 3, 30. Tolak lagi, tinggal 2. Okey, dalam memproses membahagi, kita tak boleh tinggalkan baki 2 ini. Macam mana? Cikgu kata tambah sifar. Kita kena tambah sifar, iaitu tambah 1 sifar di sini, di sebelah kanan sikit, dan kita letaklah 2 naik di atas, kita letak di sebelah sini. Dia jadi 20. Jadi 10 darab 2, 20. Bila kita tolak, baru habis. Jadi jawapannya adalah sifar. Okey, titik titik, ingat titik perpuluhan sebaris ini. 4.32 titik di sini, jadi jawapan di sini jadi sifar perpuluhan 432. Baiklah, sekarang cuba kita lihat satu cara lagi. Kalau murid-murid ingat, dahulu kita belajar mendarab nombor perpuluhan, iaitu titik perpuluhannya bergerak ke kanan.
Sekarang membahagi, titik perpuluhannya bergerak ke kiri mengikut bilangan sifar. Okey, jadi di sini 4.32 bahagi dengan sifar. Oleh kerana sifarnya ada satu sahaja sifar, 10 ada satu sahaja sifar, jadi dia bergerak ke kiri. Okey, titiknya di sini, dia bergerak ke kiri sekali sahaja dan titiknya berubah berada di sini. Jadi secara automatiknya jawapannya akan jadi sifar 432. Jadi oleh kerana di depan tak ada nombor bulat sifar ini, jadi kita selalunya mesti kita letak, kita kena letak sifar juga. Jadi dia akan jadi jawapan sifar perpuluhan 432. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang kelima, iaitu 657.8 bahagikan dengan 10. Okey, kita boleh bahagi seperti biasa. 657.8 bahagikan dengan 100, ataupun kita gunakan kaedah, iaitu menggerakkan titik perpuluhan. Bagi bahagi, titik perpuluhannya bergerak ke sebelah kiri mengikut bilangan sifar. Di sini 100 ada 2 sifar. Okey, jadi kita ambil yang mudah. Untuk cepat, proses cepat, terutamanya dalam soalan menjawab soalan objektif, kita tak perlu tunjukkan langkah pengiraan, jadi kita akan mendapat jawapan yang cepat. Perpuluhan 8 bahagi 100. Okey, titik nombor sifarnya ada 2, jadi dia bergerak sebanyak 2 kali ke sebelah kiri. 1 di sini, 2. Jadi titik perpuluhan yang baru berada di antara 6 dan 5. Maka kita akan dapat jawapannya sama dengan 6 perpuluhan. Okey, titik daripada sini dah bergerak 2 langkah ke belakang, 2 kali ke belakang, sebab 2 kali sebab ada 2 sifar, dia akan jadi 6.578. Okey, untuk contoh yang seterusnya, iaitu 2749 bahagi 1000. 1000 ada 3 sifar, 1, 2, 3. Masalahnya 2749 ini nombor bulat, tak ada perpuluhan. Jadi titik perpuluhannya di mana? Ini maksudnya 2749 perpuluhan sifar. Jadi titik perpuluhannya berada di sini, iaitu 2749 perpuluhan sifar. Nombor ni perpuluhannya berada di depan 9, di sebelah kanan nombor 9. Okey, jadi bergerak ke kiri. Berapa kali? 1, 2, 3. Jadi titik yang di sini bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan yang barunya berada di sini, di antara 2 dan 7. Jadi kita akan dapat jawapan 2.749. Itu jawapannya. Okey, cuba lihat yang seterusnya, itu nombor yang sama, 2749. Okey, bahagi 1000. Bahagi 1000 kita dah ada jawapan tadi, 2.749. Okey, sekarang cuba kalau bahagi dengan 100. Bagi 100 ada 2 sifar. Maknanya dia akan bergerak 2 kali ke kiri. Titik perpuluhan berada di sini, tadi cikgu dah jelaskan. 2749 perpuluhan sifar. Jadi 1, 2. Kita akan dapat jawapannya 27.49. Jadi yang terakhir ni, iaitu bahagikan dengan 10. Jadi agak-agak murid-murid apakah jawapannya di sini. Jadi murid-murid selesaikanlah dan dapat jawapan, nanti bagi tahu pada cikgu. Sekarang ni ada satu saja sifar 10, dia akan bergerak sekali sahaja ke kiri. So cikgu harap murid dapatlah jawapannya. Okey, dah dapat. Kalau dah dapat, bagus, tahniah kepada semua. Jadi itu saja untuk kali ini. Seterusnya nanti kita akan pergi kepada tukar pecahan dan peratus.
Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.